Alhamdulillah wa bihi nasta'in ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, pengarah, penolong pengarah. Ada pengarah? Ada pengarah. Oh, insya-Allah. Penolong pengarah dan seterusnya semualah. Rakan-rakan sekerja semua. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, pertama sekali saya nak mengajak diri saya dan juga kita semua, macam biasa yang selalu diingatkan kita, wajib setiap minggu diingatkan kita, saat lagi pun nak ada peringat juga. Itu pada waktu solat Jumaat yang menjadi rukun dalam khutbah Jumaat. Itulah mengajak kita supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanan yang sangat-sangat penting. Pesanan yang sangat-sangat serius. Iaitu nak mengajak kita untuk kita melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita kerjakan. Menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan dengan bersungguh-sungguh apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita dekat sini. Dan sekaligus berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tegah. Dan yang kita nak adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pesanan takwa ni pesanan yang sangat-sangat penting. Dalam Al-Quran Allah sebut lebih daripada 260 kali tentang takwa dalam pelbagai kondisi. Jadi nak abang kata satu benda yang sangat penting dan dia menjadi satu pesanan yang wajib dalam khutbah Jumaat untuk kita bertakwa. Cuma faham dengan tak faham. Ya. Rasa duk dengar takwa-takwa ni jadi selalu duk dengar. Bila selalu duk dengar kita duk rasa benda tu biasa. Kan kadang-kadang tak dah nak masuk bab takwa kita dah lena lah. Kan dah jadi benda biasa. Tapi dia satu benda yang sangat-sangat penting dan serius. Sebab ini dia satu elemen dan juga ejen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab di dunia ini tempat kita nak mencuk tanam. Di dunia ini tempat kita nak melakukan amalan. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kerjakan. Kita kerja apa, kita berniaga apa, kita buat apa. Semuanya ada hubung kait dia dengan akhirat nanti. Sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamat hidup, hang buatlah kerja apa pun. Nak kerja apa pun, asalkan benda tu dia melandaskan syarak. Mengikut garis panduan Allah Subhanahu wa taala, buatlah. Dan dia menjadikan akhirat sebagai matlamat hidup dia. Nabi kata apa? Jaminan yang Allah Subhanahu wa taala bagi daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu ghina'u fi qalbi. Allah akan jadikan hati dia kaya. Gitu. Tanyalah siapa tak mau jadi kaya? Semua orang nak jadi kaya. Tak ada siapa pun tak mau jadi kaya. Orang nak jadi kaya. Kan? Bagus nak jadi kaya, sangat-sangat bagus. Kalau kata dalam masyarakat kita, di antara benda yang sangat-sangat serius, yang sangat-sangat berat sekarang apa dia? Di antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita yang sedang sakit sekarang ni apa dia? Yang pertama sekali adalah penyatuan hati di antara kita. Itu yang pertama. Sangat-sangat kritikal. Tambah-tambah duk SPR pula, duk juga pilihan raya pula kan. Kita duk berkeli pasal dengan politik, tak habis sampai kelar. Sampai sekarang tak habis. Kalau dulu kita ingatlah musim-musim pilihan raya dulu, habis-habis pilihan raya habis, tak ada apa dah. Kita boleh berkawan balik macam biasa. Kita okey, tak ada lah dengar sangat dengan media sosial pun tak hebat mana dengan macam dengan sekarang. Kan? Tapi sekarang cuba tengok, masuk dalam TikTok, scroll politik. Buka dalam Facebook, tak habis-habis politik. Masuk dalam grup. Sini kalau belah Penang ada grup apa dari Facebook. Kalau kata di Sungai Petani, grup penduduk Sungai Petani. Atau hampa pun ada dalam grup tu. Bukan relax-relax punya grup. Hampa buka lah dalam tu. Politik tak habis-habis. Kita bergaduh, kita ada masalah kat itu. Perpaduan kita ada masalah. Kita ada masalah dekat situ, bergaduh. Kan, disebabkan politik kita bergaduh tak habis-habis. Kan, disebabkan politik ni kita sanggup putuskan silaturahim. Disebabkan itu. Kan? Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah masalah ekonomi. Ini masalah yang sangat-sangat serius dalam kalangan masyarakat kita. Kita duduk dalam negara kita sendiri. Kita duduk dalam negara yang mana Islam dan menjadi satu agama persekutuan dalam negara kita. Tetapi bila kita bicara berkaitan dengan ekonomi, kita sebut kata ekonomi, beranikah kita cakap ekonomi dalam Malaysia ini orang Islam pegang? Kita kan yang pegang ekonomi dalam negara kita? Dah. Jadi penting tak untuk menjadi kaya? Wajib. Orang Islam wajib menjadi kaya. Jadi jaminan yang pertama yang Nabi SAW bagi, yang Allah akan bagi apa dia? Nabi kata apa? Wa ja'alahu
Allah menjadikan dia apa? Bila mana dia menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, Allah menjadikan hati dia kaya. Allah jadikan hati dia rasa kaya. Yang pertama, hati rasa kaya. Bila hati rasa kaya ini dia berkait dengan tajuk kita, keberkatan. Dia pun bagi tajuk dekat aku, kata silaturahim. Aku memang tengok ni tajuk keberkatan dia dah. Macam-macam apa ni? Aku nak kena ubah topik ni. Tak lain malam tadi study tajuk silaturahim. Tak ada masalah, semuanya ada berkaitan. Bila mana kita meletakkan tujuan kita, matlamat kita adalah akhirat, semuanya ada hubung kait. Macam mana nak mendapatkan keberkatan? Ada hubung kait dia dengan silaturahim. Semua ada hubung kait. Allah jadikan hati kita kaya, hati kita rasa cukup. Cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tak nanti harta banyak. Bila kata kita sebut kata tentang keberkatan, apa yang dikatakan dengan berkat? Bila kata berkat, berkat ni dia tambah, berkat ni dia berkembang. Berkat ni dia tak habis dekat situ. Dan dia bukan hanya tertakluk kepada harta semata-mata. Satu semua dah faham, semua dah jelas tentang rezeki yang berkat itu. Di antara tanda-tanda rezeki yang berkat yang mana kita boleh tengok. Apa tanda-tanda rezeki berkat? Yang pertama sekali, kalau sikit tanda cukup. Kalau banyak boleh kongsi. Itu tanda rezeki yang berkat. Allah minta. Dan Allah suruh kita jadi kaya. Sebab apa jadi kaya? Kita kata yang ni adalah masalah yang paling besar dalam masyarakat kita. Apa dia? Tentang ekonomi kita sendiri. Sebab apa pentingnya untuk kita tingkatkan ekonomi daripada kalangan orang Islam sendiri. Sebab apa Islam perlu kaya. Yang ni dah cara untuk kita nak membantu masyarakat kita. Kita nak bantu orang Islam kita. Sebab ada orang kaya lah kita boleh bantu saudara kita dekat Gaza, dekat Palestin. Sebab ada orang kaya. Sebab ada orang kaya lah kita boleh bantu masjid-masjid kita. Sebab ada orang kaya lah kita boleh bantu orang Islam kita yang susah. Yang dalam keadaan yang sekarang ni tuan-tuan macam-macam lah kan kita tengok. Dan Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Ini tak kita akan masuk insya-Allah. Macam mana kita nak mendapat raih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kan Allah jadikan hati dia kaya. Dan yang kedua, jaminan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi bila mana dia menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, wa jama'a lahu syamlah. Urusan dia jadi mudah. Allah pun mudahkan urusan dia. Allah tak persulitkan segala apa yang dia hadapi. Kadang-kadang ada orang dia masalah tak berat mana. Setiap orang tak terlepas daripada ujian. Selagi mana hang hidup, selagi mana hang bernyawa, selagi mana hang duduk di atas muka bumi ini, duduk hidup lagi, duduk buat kerja lagi, takkan siapa pun terlepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang ada ujian masing-masing. Berat tak berat dia bergantung kepada diri sendiri. Ada orang yang ujian dia lagi besar, ujian dia lagi berat daripada orang lain, tapi nampak steady, relax ya. Dia nampak santai, nampak tenang, tak ada masalah. Yang kawan tu ujian tak berat terang mana pun, tapi dia buat koyak teruk. Dia buat koyak teruk. Dia buat koyak teruk. Dia tak terang mana pun. Dia bergantung kepada orang tu. Macam mana dia nak berhadapan dengan ujian. Tapi bila mana dia faham tentang ujian yang Allah bagi kepada dia adalah untuk dia nak menarik semula. Dia nak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dia lebih mesra hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia menjadikan ujian itu sebagai satu rahmat. Ujian itu sebagai satu rahmat kepada Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Bagi contoh, ada orang, saya selalu cerita pasal dia. Dia ni anak karya saya. Anak karya saya. Dia meniaga, maju, kau-kau punya maju. Dahsyat punya meniaga. Meniaga apa semua. Kalau kata belah merebuk ni orang kenal kedai dia. Dulu orang tak percaya kalau kata dia nak buka kedai ni dekat belah merebuk ni boleh apa sangat. Merebuk ni hutan. Siapa pernah sampai Masjid Bushrah? Kalau pernah sampai lah ni alhamdulillah lah dia tak hutan sangat. Kalau dulu kata saya mula-mula saya duduk dekat belah-belah merebuk tahun 2016 saya masuk duduk situ. Beli rumah dekat situ duduk. Allah merebuk ni orang tak berani. Nak buka kedai pun orang tak berani. Punya dahsyat. Dia punya hutan dia. Dia punya kawasan yang sunyi dia. Kalau nak berniaga apa pun tak harap. Tapi dia berniaga dia boleh jadi. Merebuk ni dia kaya dengan babi. Babi banyak sungguh. Bukan lawak-lawaknya. Babi betul anak karya saya pun dah hampir 10 orang dah jadi mangsa babi. Dia sana dia kalau cerita kalau betul-betul orang duduk merabuk tanyalah kalau dulu punya cerita. Saya pergi 2016 ni bukan tahun yang lama. Tahun yang kita kata dah agak maju dah kalau belah Sungai Petani tu dah cukup maju dah tapi merabuk ni memang tak maju lagi 2016. Babi duduk main belakang rumah. Dia pun boleh duk buat apa dia potluck belakang tu ya. Relax ya. Anak karya saya 10 orang jadi mangsa babi dan bukan lepa langgak babi. Babi langgak depa. Last yang paling terbaru Siak Masjid.
kena langgar dengan babi. Dia main masjid, mayang subuh. Sebelah masjid kami klinik. 2 ekor babi keluar daripada klinik. Aku pun heran babi itu buat apa dalam klinik. Kan? Keluar daripada klinik 2 ekor langgar dah. Dia jatuh patah rusuk. Patah tulang rusuk. Ambulan, dia elok lah ambulan pun main daripada klinik tu kan. Kan? Patah tulang rusuk. Cuti. Dia tukang gali kubur. Jadi kena pesan kat nak karya pula. Minggu ni tak boleh siapa mati. Tukang gali kubur tak ada. Kan? Tapi tu dah kata, tu dah kata mabuk kan. Tapi alhamdulillah dia boleh berniaga. Dia berniaga maju. Meletup dia berniaga. Dahsyat. Kalau kata sebut je nama kedai dia, orang kenal. Bukan setakat dekat mabuk, kat luar sana pun orang kenal. Setiap hari buat live dekat Facebook. Sangat-sangat maju. Sampai kan bila mana PKP, dalam keadaan PKP yang mana orang berniaga semua duk bungkus. Dia dalam tempoh PKP dia boleh buka 3 cawangan. Hebat, 3 cawangan. 3 kali dia jatuh. Dia kena sihir. Jatuh kena sihir. Setahun dia tak boleh bangkit. Dia tak boleh bangkit. Kan, bini pun tak boleh nak berniaga, bini tak pasal pergi kerja. Dia lah duduk tunggu dengan anak. Apa pun tak boleh. Tangan pun tak boleh bergerak. Makan pun tak boleh. Nak kena orang suap. Kan, jatuh. Lepas tu dia lega daripada sakit, dia berniaga balik. Berniaga balik, jatuh lagi. Lepas jatuh, terpaksa tutup 2 cawangan. Tinggal 1 cawangan. Tempat yang dia berniaga, yang dia meletup apa semua tu, tiba-tiba tuan tanah ambil balik. Dia tak boleh berniaga tempat dia. Dia kena berniaga depan rumah. Pergi berniaga depan rumah. Berniaga tak jadi. Lalah bungkus. Bungkus tertiarak. Sampai tinggal RM5. Daripada duit duk banyak-banyak, bulan-bulan dia kata kalau kata boleh sebulan 50,000, dia maki staff. Sebulan boleh 50,000, maki staff. Dia kata Allah ni kalau kata boleh RM5, RM10, syukur tak tahu nak. Syukur. Kan? Tapi bila mana dia jatuh, rupanya dia rasa lebih ketenangan yang Allah bagi kepada dia. Sebab apa? Waktu dia senang, waktu dia duit banyak, waktu dia berniaga maju, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bang sendiri. Semayang tunggang langgang. Tak fikir pasal keluarga, sibuk nak cari duit. Dalam seharian dia lebih sibuk kepada harta dia, dia lebih sibuk fikir pasal perniagaan dia. Kadang-kadang semayang cukup, kadang-kadang semayang tak cukup, tentang ibadat apa semua tak ambil tahu. Dia lupa. Tapi sekarang baru dia sedar. Bila dia jatuh, dia terlungkup, dia pergi dekat kubur mak dia dekat Masjid Bushra tu juga, belakang tu. Dia riau dekat kubur mak dia. Dia riau. Dia kata tak ada apa tempat nak mengadu. Sebab dulu dia kuat dengan mak dia. Dulu dia memang dia cukup lantang. Siapa berani main langkah dia? Siapa berani cari pasal dengan dia? Dia cukup hebat lah dulu. Kan? Tapi bila mana dia jatuh, dia riau depan kubur mak dia. Dia riau daripada zuhur sampai asar. Duduk tengah-tengah panas kembang. Tak rasa hangat. Tapi bila mana masuk waktu asar, dia pergi semayang dalam masjid. Masuk dalam masjid, dia semayang asar. Bila dia semayang, dia kata dia dapat satu ketenangan. Lepas tu dia tak mau balik pula kacau. Dia duduk masjid tak mau balik. Dalam keadaan duit tak ada, dia kata, dia seronok duduk masjid. Duduk Masjid Bushra bukan boleh duit. Habis duit. Kan? Kopi saja RM10. Kan? Dia kata duduk, bini dia pun tak mahulah kata, kalau dia tenang cara macam tu, biar dia duduk kat masjid. Dia boleh duduk di masjid daripada subuh, dia sampai isya dia boleh duduk. Tak ada benda dia nak buat. Tapi dia kata, aku tak pernah dapat rasa ketenangan macam ni. Baru semalam tengok live dia. Dia duduk cerita. Dia kata, walaupun dalam keadaan lah ni dapat RM10, RM20, tak untung banyak mana. Kadang-kadang rugi habis. Dia meninggal balik dah ni. Dia meninggal balik. Tapi tak untung terang mana. Tapi dia rasa tak dapat ketenangan macam mana dia dapat sekarang. Kalau dulu kata duit banyak tapi hidup tak pernah tenang. Tapi sekarang dia rasa tenang. Ujian. Kita kata apa dekat dia? Dia kata kejatuhan dia adalah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda Allah sayang dekat dia. Boleh tak daripada dia jatuh, dia bangun balik. Dia jatuh, dia bangun balik. Dia jatuh, dia bangun balik. Tiba-tiba dia berjaya. Agak-agak dia akan jadi macam mana lah ni tak? Tak. Pasti Allah akan jadikan dia lebih lalai. Aku tak mau dengar dah susah hang. Hang jangan duk merayu dah kat aku. Aku tak mau dengar rintihan, susah payah hang dah. Aku nak bagi dekat hang. Itu dipanggil apa? Istidraj. Yang ni kita takut. Azab yang dibaluti oleh nikmat. Dia rasa Allah bagi nikmat dekat dia banyak, sedangkan Allah sedang mengazab dia. Azab dengan cara yang macam mana? Azab dengan cara Allah bagi dia kesenangan. Apa yang hang nak, aku bagi semua. Lagi Allah bagi, lagi dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak Allah nak bagi macam tu? Boleh. Tapi nak abang kata sayangnya Allah dekat dia ni, sekali jatuh dia bangun, sekali jatuh dia bangun, sekali jatuh dia bangun. Dia bangun, dia terus cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kata dia bangun-bangun, dia terus jauh lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Allah tak sayang dekat dia. Bila Allah sayang dekat dia, dia jatuh. Allah pun nak kata senang tak senang.
Tak senang mana, tapi bolehlah cari makan. Boleh cari makan. Tapi dia rasa ketenangan yang Allah bagi dekat dia. Tanda Allah sayang. Bila Allah uji kita, maksudnya Allah sayang kepada kita. Kan? Itu. Allah memudahkan segala urusan kita. Allah lancarkan urusan kita. Tak bergelahi dengan jiran-jiran. Kan? Tak bergaduh dengan jiran. Dengan kawan-kawan okey. Dia main kerja apa semua okey. Kawan-kawan semua baik dengan dia. Nampak dia buat kerja okey. Dia main boleh senyum macam biasa. Kan? Tengok hang pakai kereta banyak pada aku tapi tenang. Ya, kan? Aku pakai kereta sebiji je. Kan? Tak bayar sampai 2-3 bulan. Kan? Nampak dia tenang, relax, nampak macam tak bergaduh dengan bini apa semua. Kan? Dia pun nampak, dia bini seorang, kawan tu bini sampai 3, relax kan? Tak ada masalah apa pun. Dia bini seorang, kali tak berhenti. Nampak tak senang hidup dah. Tapi bila mana Allah memudahkan segala urusan dia, dia nampak tenang. Allah campakkan ke dalam hati dia dan Allah jadikan wajah dia wajah yang tenang. Dia mudah urusan. Dengan jiran-jiran dia mudah. Dengan kawan-kawan jadi mudah. Dengan jiran pun tak bergaduh. Ni bergaduh saja. Main tempat kerja, berkeli dengan kawan. Cari pasal dengan orang. Orang jadi tak seronok dengan dia. Kan? Dah serabut dah tempat kerja. Balik rumah pula. Balik rumah bergaduh dengan jiran pula. Kan? Gaduh dengan jiran pun kadang bukan kes besar terang mana. Berkeli kes kucing. Kan? Biasa. Kan? Kadang bergaduh kes ayam. Kan? Kadang bergaduh kes duk sangkut spender tu bila pagar jiran. Kan? Benda-benda macam tu. Benda-benda yang simple lagu tu kan. Kan? Kucing dengan kucing. Jiran sebelah belah kucing. Dia berak kat rumah kita. Standard kan. Dia selalu jadi gitu. Yang jiran sebelah yang belah ayam, tapi dia bertelur dalam basuh bunga kita. Dia jadi benda-benda yang macam tu. Semua dia menjadi rumit. Kan? Semua benda jadi rumit. Tapi bila mana akhirat menjadi tujuan hidup, Nabi memberi jaminan sendiri. Wa jama'a lahu syamlah. Urusan dia jadi mudah. Dan yang ketiganya jaminan yang Nabi bagi apa dia? Nabi kata wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah datangkan kepada dia dunia walaupun dunia tu dia tak cari. Ini jaminan yang Allah bagi. Jadi kita nak takut apa? Yang bagi rezeki kepada kita siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, tanda-tanda rezeki, tuan-tuan. Tanda-tanda rezeki kita berkat. Yang kedua, apa dia tanda rezeki kita berkat? Yang kedua adalah rumah tangga rasa bahagia. Rumah tangga bahagia. Dia lebih seronok dia balik rumah, duduk dekat rumah daripada dia duduk dekat luar. Ini kita nak kena check. Laki-laki kan. Mana kita seronok lagi? Duduk rumah ke duduk kat luar? Cek tengok. Ada tengok. Tengok. Cuba fikir tengok. Balik-balik Allah aku tak boleh duduk rumah kan. Sebab tu ada satu soalan orang tanya. Dia kata bagi dua pilihan. Dia kata pilihan yang pertama, dia kata duduk dekat rumah sepanjang hari duduk dengan bini. Okey, kita pilihannya tak dan kawan tu tanya. Pilihan yang kedua, dia kata saya pilih dua, yang kedua. Maksudnya dia tak mau dah duduk dengan bini dah. Dia kata semua, dia kata balik-balik rumah tak ada nampak, aku buka pintu kena machine gun dah. Pram. Bini pun kuat beletak. Nampak macam mana? Kan? Perempuan memang lepas ni kelebihan lepas dia cakap banyak. Itu kelebihan yang Allah bagi. Lepas cakap lebih daripada orang lelaki. Nak buat macam mana? Apa kena sabar lah tu. Itu memang kerja lepas. Apa jangan nak marah lepas. Itu kerja lepas. Lepas tak aku. Lepas tak aku. Lepas mana pernah mengaku salah. Lepas tak pernah mengaku salah. Kan? Dah tu benda kenyataan, kan? Yang kenyataan. Dah. Tak menang. Sebab tu kalau kata dalam khutbah nikah yang tadi saya duduk baca, dia pesan kat orang lelaki, dia tak pesan kat orang perempuan. Dia pesan kat orang lelaki, dia kata suami hendaklah sentiasa berlemah lembut dengan isteri. Yang pertama dia kata. Orang lelaki kena berlemah lembut dengan isteri. Dia tak boleh hang duduk dekat sini, hang bos ke, hang yang paling garang ke, dia main dia garang, dia tempat kerja dia garang. Cengih orang nak tegur dia pun tak berani. Dia balik rumah dia kena lembut dengan bini. Itu lemah lembut ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah kata, apa contohi aku macam mana aku dengan isteri-isteri aku. Nabi sangat lemah lembut dengan isteri-isteri dia. Kan? Yang keduanya, dia pesan kepada orang lelaki hendaklah sentiasa bersefahaman pada segala bicara. Maksudnya kena faham orang perempuan. Bila cakap dengan orang perempuan ni kena faham depa. Kan? Macam lah ni lah. Dulu Bang Tesla lah tega pula. Kita tak kenal siapa dia tega ni. Dulu Tesla tu boleh kenal lah. Ada orang kenal sebab kaki kereta kan. Abang yang hak lah ni, hak yang tega ni, dia ni jual buku, dia buat putih-putih. Orang lelaki tak minat dengar benda-benda macam tu. Orang perempuan dia suka. Dia suka dengar kata-kata kongsi lah apa semua. Suami kena menjadi suami yang setia apa semua. Dia bagi dulu. Dia suka lah tu tengok-tengok. Lah ni dia haram dimaki kawan tu.
Kan? Dia kata aku meluat, anda sudah cakap, dia kata meluat, dia kata munafik. Dia kata kawan tu, dulu dia seronok layan kawan tu, duk kongsi-kongsi pun, kawan duk share pun dengan bini dia apa semua lah dia. Lah dia kata hang cakap orang setan dia bagi gitu. Kan? Hari pertama keluar berita tengok kawan tu menikah apa semua, kita cerita buruk dia apa semua kan. Tapi itu yang kita hadapi kan. Termasuklah dengan saya bila hari mula-mula keluar, berita mula-mula keluar sekali dekat media dalam Facebook tu. Dan keluar kat media, Allah mak orang tua ni menikah lah, aku tak mampu dah, aku kena buat backup plan. Kita kena ada backup plan kata. Sebab apa? Sekali lagi kita akan berhadapan dengan depa. Hari tu kita akan tengok dah mula tak tenang dah. Dia tengok handphone tak berhenti. Dia mula tengok handphone tak berhenti, dia scroll, dia cari. Lepas cari laju. Dia tanya kita, kenal tak? Apa dia tega ni? Kita apa dia? Tak kenal. Alah dah tu tak kenal. Tapi kita buat layan. Pasal apa? Itu nikah tu. Kena layan. Apa jangan dia buat tak tahu apa semua. Tak lagi hangpa cari pasal. Jangan hangpa cari pasal. Biar dia keluar macam tu, hangpa dah tengok dia duk kaji yang scroll sebenarnya dia tengah cari. Dia tengah cari point. Dia dapat sat lah. Betul dia hantar pergi kat saya. Dia pun nikah kat Siam. Dia kata, kalau kata betul dia ada cerita, kata dia ni, bini dia bagi dia nikah, pasal apa nikah kat Siam? Dia cari jumpa dah. Lalu aku kata, jumpa dah, bini nombor dia. Wih, muka orang awam ya. Muka orang awam. Muka orang awam. Kita pun layan. Tak boleh nak buat lagu mana. Kita nak kena hadap mana tu. Tapi kita sebagai lelaki, kita kena bijak. Kita tak boleh cerai. Kita kena ada backup plan. Jadi hampa bila mana jadi macam tu, hampa jangan duduk tidur tengok atas sofa. Hampa kena raja-raja yang pergi duduk dekat dapur, tengok dalam sinki ada dekat pinggan mangkuk boleh basuh apa semua. Apa pergi tengoklah tong sampah apa penuh apa semua, hampa buka-buka dalam sampah pergi buang sampah. Kan hampa jangan duduk bagi tambah dia masalah. Dia tak boleh tengok dah tu. Dia tak mau nak tengok dah tong sampah apa semua, dia tak mau tengok. Dia tak boleh tengok, dia akan cari pasal. Itu orang perempuan lah. Kan? Kita jadi masa nak buat lagu mana kan? Dulu dia kata kat Abang Tesla, dia marah kat Abang Tesla. Lepas tu lah hal tega lah, dia kata Abang Tesla bagus sikit. Dia nikah kat Siam, Abang Tesla nikah kat, dulu dia marah kat Abang Tesla. Dia puji Abang Tesla pula. Tak apalah, itu tak ada masalah. Tapi yang penting dia jadi keluarga bahagia. Ni tanda rezeki berkat. Bahagia. Dia balik rumah, dia boleh beli cucuk apa semua, dia buka pintu, dia masuk dalam rumah, dia boleh menyanyi dengan bini dia. Berlari berkejaran. Bini sambung. Bini sambung pula. Lepas tu lagi anak sambung menyanyi pula. Lebih bahagia dalam rumah tangga kan. Itu. Baik. Jadi kita kena cek lah, seronok dalam rumah kan, kita seronok duduk kat luar. Itu tanda rezeki berkat. Yang ketiganya, tanda rezeki berkat lagi apa dah? Adalah anak-anak yang berjaya. Anak yang berjaya tuan-tuan kita kena ukur lagu ni. Nak tahu kata anak berjaya tak berjaya, kita jangan ukur pada berjaya dia dalam akademik ataupun di sekolah dia semata-mata. Jangan kita ukur dekat situ. Mungkinlah anak kita kan, dalam kelas dia ada 30 orang, anak kita dapat nombor 28. Dia kata hang tak ada nombor yang banyak lagi yang ambil. Marah dia kan. Kadang itu bukan menjadi ukuran. Tak semestinya dia berjaya dalam pendidikan dia tak berjaya dalam pendidikan, tak semestinya dia tak berjaya dalam kehidupan dia. Kan bila mana kata anak-anak yang berjaya ni macam mana? Dia jadi anak yang soleh, anak yang menyejukkan hati kita. Seronok tengok. Kan anak-anak yang tu yang kita doa, yang kita baca selalu. Ya, kita minta supaya keluarga kita, anak-anak kita menjadi penyejuk mata kita. Kita balik sejuk mata tengok anak kita. Kadang-kadang letih kerja. Duduk hadap jam, Penang kan hari-hari macam ni letih kan. Kan hadap jam apa semua kan. Hampa pun suruh aku main pagi-pagi lagu ni. Kita pasal minta hotel lah pada orang hampa. Kan aku nak main nak hadap jam pun nak berebut dengan orang apa semua kan. Nak main pagi-pagi ni. Kan letih-letih balik-balik rumah apa semua, buka pintu nampak muka anak. Kan tenang hati kita. Sebab tu kita sibuk macam mana pun. Ingatlah orang lelaki lah. Kita sibuk kadang-kadang jalan hampa main kerja kat sini, mungkin ada yang duduk belah sana apa semua kan. Kita nak main kerja belah sini, kadang kita keluar anak tak mungkin tidur lagi. Kan? Nak balik rumah pula nak kena hadap jam lagi sekali. Balik-balik anak dah lena lah. Anak lena. Kadang-kadang tak ada nak jumpa dengan anak. Tapi balik ingat, balik mula-mula sekali buka pintu, pergi masuk bilik anak. Tengok anak dulu. Tengoklah ya Allah. Dalam duk sibuk-sibuk aku 12 orang boleh. Tu dalam jam, kalau tak jam lagu mana? Agak-agak tu dalam duduk jam Penang, dia duduk maki hari-hari. Dia main kerja dia maki, dia balik kerja dia duduk maki. Dia kata jam 12 orang dia boleh buat anak. Aku tak jam, aku ingat 24 tu. Kan balik tengok anak tu, ya Allah, tengok anak pusing. Allah banyak besar dah anak aku. Kan besar dah anak ramai.
Lepas tu baru balik buka pintu tengok bini pula. Kan, ya Allah, bini aku besar dah semuanya. Dia pun lupa, tak sedar dah. Bini pun tak buat apa, dia makan je tak mati. Kan, bahagia. Itu tanda rezeki yang berkat. Dia bahagia, dia rasa bahagia, dia boleh tengok muka bini, dia boleh tengok muka anak-anak, dia bahagia. Baik, yang keempat tanda rezeki yang berkat apa dia? Suasana yang menyenangkan. Ini cek lah. Kat mana kita duduk? Banyak kita, 8 jam kita. Daripada 8 pagi sampai pukul 5 petang, kita banyak duduk tempat kerja. Adakah tempat itu menyenangkan? Tak menyenangkan. Maksudnya, tak ada keberkatan. Tak seronok lah kerja. Aku rasa tak tenang lah tempat kerja. Maksudnya, tempat kerja dia dah tak memberi keberkatan kepada dia. Dia duduk dekat keadaan mana? Dia pergi tak mana pun. Duduk dengan jiran ke apa semua yang kita sebut tadi, dia tak menyenangkan. Dia duduk dekat rumah tak senang. Dia duduk kat mana pun dia rasa tak menyenang. Kalaupun dia makan roti bakar telur goyang, sedap. Orang makan sedap, dia rasa tak tenang. Kan? Dia rasa tak tenang. Tadi sedap. Jadi sedap. Rasa tenang lah. Hal dia ada sedap. InsyaAllah. Dia kata saya pergi sebelah pi pula. Makan persembuak pula. Kemudian, apa dia? Yang kelima. Bila mana rezeki dia berkat, dia mudah untuk buat baik. Ini kita perasan tak? Ada orang, dia duit tak banyak, tapi dia suka sedekah. Dia suka sedekah. Sikit-sikit lagi dia sedekah. Kan banyak. Tapi dia suka. Dia pergi masjid tak lagi dia buat tabung. Ada orang yang tak berhenti pergi masjid. Sehari 5 waktu dia pergi masjid. Setiap kali dia pergi, dia bawa duit masjid. Kan? Dia suka belanja orang makan. Belanja orang makan. Ini tanda orang yang rezeki dia berkat. Dia suka belanja orang makan. Kadang kan bukan dia belanja apa sangat pun. Dia pergi, dia nak main kerja, dia singgah, dia beli sarapan apa semua. Kemudian dia beli sikit, cucuk 1-2, dia share. Dia ajak main makan sekali apa semua. Dia suka belanja orang. Dia mudah nak buat baik. Walaupun duit tak banyak macam orang lain. Kan? Dia mudah nak buat baik. Dia mudah nak tolong orang. Walaupun dia tak boleh nak tolong dalam nak bagi duit, nak bagi orang pinjam duit, tapi dia boleh bagi pendapat. Dia bagi jalan, cara nak minta tolong apa semua. Kawan main minta tolong dengan dia. Dia tak tolong lah. Kata aku kali ni susah apa semua. Aku nak minta pinjam duit hang sikit. Dia aku bukan tak bagi pinjam hang. Kalau hantar kata aku lagi teruk pada hang. Dia aku lagi teruk. Duit tak ada. Tapi aku boleh tolong hang dengan cara aku boleh beli pendapat. Dia kata. Kan? Kalau hang nak banding aku dengan bos gaya lagi. Hang minta kat bos. Dia bagi pendapat. Kan? Dia bagi pendapat. Rupanya menyenangkan hati. Dahlah kawan tu susah, main minta tolong dia. Kan? Dia maki hamu pula. Dia kata, hang ni waktu senang hang tak ingat aku. Dah susah baru hang nak ingat aku. Dia maki pula. Kan? Itu tanda orang yang rezeki dia berkat. Dan yang keenam, tanda rezeki yang berkat apa dia? Adalah tetamu suka datang rumah. Kalau ada orang telefon kita, sikit-sikit nak main rumah, sikit-sikit nak main rumah, itu tanda rezeki kita berkat. Jangan nak marah. Kan? Kadang-kadang masam muka kita, orang nak main rumah pula. Yang paling masam muka ni bini selalu. Sebab apa? Dia pun nak kena kemas rumah. Rumah kita berselerak baik pilih tu rumah tangga kita. Betul tak? Dia berselerak lagu mana pun tak apa. Tapi dengar kata orang nak main rumah, tarik muka dah. Nak kena kemas rumah lah apa semua. Dia pakai baju kelawak lah apa semua. Elok dah apa semua. Nak kena tukar pula. Kan nak kena kemas rumah apa. Nak kena masak. Lepas tu nak menyimpan lah apa semua. Kalau orang suka main rumah kita, itu tanda Allah buka pintu rezeki kita. Biarlah orang main rumah kita. Kan? Itu bagus. Sangat-sangat bagus. Dan yang ketujuh adalah tanda rezeki kita berkat. Apa dia? Doa kita mudah dimakbulkan. Doa kita mudah dimakbul. Kita doa Allah bagi. Tapi tak sebenarnya bagi bagaimana yang kita minta. Tak sebagaimana yang kita minta. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu tanda rezeki kita berkat. Bila kita nak sebut tentang keberkatan. Jadi jangan takut. Bila mana kita buat kerja ni, yang mana ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Bila kita sebut tentang akhirat, semua dia berhubung kait. Dalam kerja kita, macam mana kita nak kaitkan dengan kerja kita? Dengan kerja kita ni, kita ada hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni kena jaga. Ramai manakah, sikit manakah. Perbaiki hubungan dan bina hubungan yang baik. Yang ni kita sebut tentang, apa dia? Hubungan silaturahim di antara kita. Ada orang tanya, kami ni di Masjid Bushra ni, orang main buat lawatan tak berhenti. Tak berhenti lawatan. Setiap hari, tak pernah gagal. Setiap hari akan ada lawatan. Paling dahsyat hari Sabtu. Kalau boleh nak nasihat pun jangan pergi hari Sabtu kat Masjid Bushra. Hampa tak dapat parking. Tak dengar pemaki aku. Memang tak ada parkingnya. Bah saja parking. Sampai berbelah-belah biji. Masjid Bushra tak boleh nak banyak dengan macam Masjid Badat. Masjid Badat dia boleh parking bah dalam satu masa 30 biji. Kami tak boleh. Kalau 30 biji, masjid hilang. Lepas parking dekat tepi, kat luar, lepas parking dekat kubur apa semua, kita boleh paling maksimum 12 biji. Kat luar boleh 8 biji. Kat dalam boleh tambah lagi kalau tak ada kereta lain. Kan, tak boleh nak ramai. Orang duk main, orang tanya, macam mana Masjid Bushra boleh buat macam mana sekarang? Sebab apa? Kalau cerita pasal masjid, antara masalah yang paling penting, masalah bukan paling penting, masalah yang paling kritikal dalam menguruskan masjid adalah jawatan kuasa.
Jawatan kuasa. Tanya bila siapa pun, pasal apa masjid ni tak boleh nak buat ni, jawatan kuasa. Pasal apa tak boleh nak buat ni, ada orang tua tak berguna. Dia kata orang tua tak berguna. Dalam jawatan kuasa masjid kan. Jadi benda tu satu benda yang sangat-sangat serius. Sungguh, bila saya masuk jadi imam 2018. Jadi imam 2018 dan itulah yang kita hadap jawatan kuasa. Saya masuk Masjid Bushra yang saya sebut ni, sebelum ni bukan nama Masjid Bushra, nama Masjid Jami' Pekan Merebuk ni. Masjid Merebuk ni, yang dalam kampung kutipan Jumaat tak banyak, duit tak banyak, mayang Jumaat pun tak ramai, kutipan Jumaat pun tak banyak, duit ada 200,000. Duit ada 200,000. Bila masuk dalam mesyuarat baru kita faham. Memang mereka pergi mesyuarat, mereka dah pasang niat dah. Mereka nak berkelahi. Itu. Memang masuk mesyuarat, masuk untuk bergaduh. Mereka dah standby dah, point. Lagi aku nak bergaduh apa. Dia macam tu. Dia tanya orang lama. Dia kata memang masuk tu memang nak mesyuarat. Mereka mesyuarat pun, mereka tak mesyuarat dalam bilik tertutup macam ni. Mereka mesyuarat tempat terbuka. Tempat terbuka supaya apa? Mereka boleh sambil baluk kat daun. Saya mula-mula masuk mesyuarat dengan mereka mesyuarat kat belakang sana. Dekat belakang tu tempat terbuka, duk mesyuarat apa semua. Saya baru nak mula mesyuarat, saya kena hentam dah. Dia kata, ustaz lain kali kalau nak beli apa tanya dulu AJK. Jangan nak pandai-pandai nak beli. Aku tak ada apa lagi ni. Baru nak mukadimah. Kena dah. Tapi dia sambil duk baluk kat daun. Betul kan? Dia buh maka betul dia nak koyak kan. Supaya dia nak gulung pergi papat elok kan. Jadi kan. Dia dah buat kata tu. Sambil mesyuarat. Betul kena hantam. Nak buat apa tak boleh, nak buat tu tak boleh. Sampai kan ada satu AJK ni, yang baluk kat daun ni. Lah ni umur dia 82. Paling otai 82. Ada sampai sekarang. Bersama-sama dengan saya masih lagi sekarang. Kan. Dia sampai habis dah kami mesyuarat ni apa semua, saya bagi cadangan apa semua, tak terima apa semua, sampai AJK ni sailang tu. Bukan kata tak terima, sailang. Saya buat macam ni, lepas buat macam lain. Punya sailang. Habang kata nak belanja duit, nak keluar duit, nak buat macam ni, lepas bangun tepuk meja, tunjuk muka saya lagu tu. Kata aku nak buat, aku paling muda. Saya paling muda masa tu, umur 30. Masa mula jadi jawatan saya jadi AJK, jadi pengurusi umur 30. Saya seorang paling muda. Yang lepa yang paling muda umur 52. Hak paling muda itu 52. Yang paling tua masa tu umur 79, 78 lebih kurang gitulah. Dia hak yang peluk kat daun tu lah. Lah kali dah habis duk berkelahi apa semua, dia kata apa kat saya? Dia kata, saya nak abang betul ke ustaz? Saya tak mau ustaz jadi imam kat sini. Saya nak orang lain jadi imam. Kata aku nak tunggu apa lagi kalau orang tak mau lagu tu. Kan? Tapi nak abang kata pentingnya menjaga hubungan di antara kita, memperbaiki hubungan. Saya dah beberapa kali dah nak letak jawatan. Kita mengadu dekat ustaz kita, kata saya nak letak jawatan dah tak tahan. Ada seorang ustaz ni, dia nasihat kita, dia kata janganlah sabar. Dia suruh kita sabar je. Dia sabarlah, kata tahanlah ustaz, ni perjuangan kita. Kita kalau kata kita letak jawatan ni, kata sekali lagi yang pertama sekali akan tepuk tangan iblis kita. Bukan senang kata kita nak dapat ni. Kan kita jadi ketua pula dekat situ. Tak apalah. Terima nasihat. Tanya pula pendapat orang lain. Kita tak tahan lah ni. Kita dah kena hentam selalu kan. Kemudian seorang tu dia bagi pendapat dekat saya. Dia kata siapa yang paling kuat bangkang? Siapa yang paling kuat bangkang, siapa yang paling keras kepala, dan siapa yang paling pengaruh dia kuat. Dia kata hak orang tu lah, seorang tu lah kata. Dia kata pi buat baik dengan dia. Saya kata aku nak buat baik dengan dia apa? Dia kata kat aku memang tak relax punya. Dia bukan setakat dia kata kat saya dalam mesyuarat. Kalau kata dia nak kata kat saya dalam soft ketika nak semayang, dia boleh kata kat saya. Dia boleh kata kat saya waktu saya nak jadi imam, duduk kat depan nak jadi imam dah ni, kita tengah soft, dia boleh kata kat saya masa tu. Dahsyat tak dahsyat dia? Dia JK. Dia kata aku nak macam mana aku nak baik hubungan dengan dia ni, nak buat baik dengan dia ni. Sampai satu hari saya ingat waktu tu, waktu mayang asar. Waktu tu saya lambat sikit nak jadi imam. Lepas tu berita tu sampai dekat saya. Dia kata tadi dia kata sakar semua. Dia kata duk tengah nak semayang ni kata. Imam saja tak kerti kata apa. Dia lah nak kena tugas jadi imam tu. Kita terlambat main tu. Lepas tu kita duk merobok dalam perut ni. Kata sat lagi kita lepas main asak aku nak pergi depan, aku nak rembuk muka dia. Duduk geram. Kan? Tapi orang duk pesan kita, ustaz ni duk pesan kat saya, dia kata pi dengan dia kata buat baik dengan dia. Dia kata kat kita macam mana pun dia kata kita buat baik dengan dia. Jadi saya kata, tak tahu tapi hati merobok sungguh tu. Saya kata memang saya pergi keluar paling kurang saya nak kata kat dia.
Kata awak, kalau tak puas hati betul kat saya, kata saya letak jawatan lah, pandai-pandai hang buat sendiri lah, kontor tak berguna, kata gitu lebih kurang. Kan kita pun nak kata gitu, pi lah. Habis mayang asar apa semua, dia keluar. Dia keluar daripada masjid apa semua, duduk merobok tapi duduk ingat orang pesan. Dia kata jangan, lagi orang kata kita, lagi kita buat baik dengan dia. Betul tiba-tiba sampai dekat dia, tiba-tiba saya dia berubah daripada hak marah tu. Kita teringat balik, saya buat baik dengan dia, saya melawak dengan dia. Dia suka tengok bola. Saya tak kerti tengok bola. Hampa cerita pasal bola kat aku haram tak tahu tambah. Kan? Tak kerti. Tapi kita buat dekat abang, cerita pasal bola lah. Oh, ada bola dah, duk melawak dengan dia. Oh, duk gelak apa semua, dia pun duk gelak seronok apa semua kan. Tak sat pun dia lepas kata kat aku kan, tapi dia boleh melawak sekali juga. Lepas melawak apa semua, selesai apa, dia nak pergi kat motor dia kata, "Ustaz, malam ni ada tak masjid?" Kata, "Ada, tengok. Malam ni saya nak main darayan." Oh, dia nak pergi darayan aku, dia baru lepas kata kat aku ya. Tapi kalau kata aku pergi lepas masa tu, maki dia, orang tua tak guna, bukan kata darayan, dia baling darayan kat aku. Kan? Tapi sebab bina hubungan, daripada itu baru kita nampak kata, oh macam ni rupanya. Ya, bukan disebabkan masalah dalam jawatan kuasa itu sendiri. Tambah juga macam tempat kita bekerja, bukan masalah siapa pun yang bekerja dalam ni, tetapi kita yang tak memperbaiki hubungan tersebut. Sejak daripada situ baru saya faham. Sebenarnya kita ada masalah hubungan dalam organisasi. Apatah lagi bila mana kami menguruskan masjid, ini sangat-sangat rapat dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerja-kerja agama. Termasuklah kerja pun samalah. Yang kita dah buat kerja semua ni, kita nak kepada keberkatan dan kita nak bawa benda ni sampailah ke akhirat nanti. Selagi mana kita tak perbaiki hubungan kita dalam organisasi kita, selagi itulah kita tak akan boleh mengorak langkah dan kita tak boleh pergi dalam keadaan yang baik. Kita nak kerja dalam keadaan yang tenang, kita nak seronok bekerja, kita nak kerja dalam keadaan rezeki kita berkat, kita nak buat kerja kita jadi mudah, perbaiki hubungan kita. Bina hubungan yang baik. Jangan duk jadi puak-puak ni, aku heran juga. Benda ni jadi. Saya kerja dengan lembaga zakat 12 tahun. Saya resign baru ni bulan 2. Sama, benda ni semua berlaku sama. Sebab apa tak boleh nak buat? Sebab apa? Sebab kita ada puak-puak masing-masing. Ni puak dia, ni puak dia, ni puak dia. Jadi lagu tu. Pasal apa kita nak buat macam tu? Islam dia perlukan kepada kekuatan. Tu pun jangan. Bila mana berlaku peperangan belah Palestin apa semua, aku nak duduk di soh depan. Kalau boleh tanya mereka, hak yang paling depan sekali tu, hak paling depan sekali. Dekat sini pun duk bergaduh tak berhenti. Kan? Kita perbaiki hubungan kita. Sebabkan kekuatan kita yang ada ni lah yang mana kita dapat bantu saudara kita dekat sana. Ujian yang berlaku kepada mereka dekat sana adalah ujian juga kepada kita dekat sini. Kan? Yang kat sana dah berperang, kita pun dah berperang lidah kat sini. Kita pun dah bergaduh kat sini tak berhenti-berhenti. Jadi perbaiki hubungan. Nak kerja kita mudah, nak gaji kita berkat, perbaiki hubungan dalam jawatan kuasa dan dalam organisasi kita sendiri. Yang tu yang sangat-sangat penting. Jadi alhamdulillah, bila mana Allah bagi kepada kita kesempatan. Jangan ingat bila nyawa yang Allah bagi kepada kita sekarang ni, kan? Kesempatan yang Allah bagi kepada kita ni, saja-saja Allah nak bagi tak. Pasal ini peluang yang Allah bagi. Hidup, rezeki, apa dia lagi? Allah bagi kepada kita nikmat, apa dia? Kesihatan. Ini adalah kesempatan yang Allah bagi kepada kita. Kalau kata lepas ni Allah tarik dah. Allah tarik dah kesihatan. Allah tarik dah kepada kita pekerjaan ataupun rezeki. Allah tarik dah daripada kita umur. Tak ada peluang. Peluang untuk kita buat adalah sekarang. Peluang apa? Peluang yang Allah bagi kepada kita adalah peluang nikmat hidup yang Allah bagilah ni. Peluang apa lagi Allah bagi kepada kita? Peluang yang Allah bagi kepada kita lah ni, dengan nikmat hidup apa semua ni, Allah bagi peluang untuk kita buat kebaikan. Lagi mana kita duduk hidup lah ni, buatlah benda-benda yang baik. Buat benda yang baik. Apa benda yang baik? Paling simple benda yang baik yang kita boleh buat. Apa? Berlambak yang kita boleh buat. Carilah contoh yang ada dalam tempat kerja kita ni, benda apa yang kita boleh buat. Buat baik. Buat baik ni apa? Buat baik ni benda yang kita buat menyenangkan hati orang. Benda kadang simple, kadang apa pun, tapi senang hati orang. Buatlah apa pun. Peluang yang Allah bagi dengan nikmat hidup sihat yang Allah ni apa dia? Allah bagi peluang kepada kita untuk kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan tegah, dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni tak ada. Allah cabut saja nikmat nyawa, nikmat umur kepada kita, tak ada dah peluang tu. Yang tinggal dia apa dia? Yang tinggal adalah saki baki pencen yang ada, yang waktu mana kita buat atas muka bumi, waktu saat kita hidup lah ni. Yang tu saja ada. Mati tak ada dah. Lepas mati yang tinggal apa dia? Yang tinggal 3 benda ya. Hari kita. Apa dia? Sedekatun jariyah. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni bukan kata sedekah duk bagi bulan tamu Jumaat sat lagi je. Dah, bukan itu saja. Sedekah jariah ni termasuk benda buat baik, duk tolong orang, mudahkan urusan orang, jaga hubungan yang baik, itu termasuk dalam sedekah jariah. Kadang-kadang bukan apa pun, dia share ilmu. Yang kedua Nabi kata,
wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang boleh memberi manfaat kepada orang. Dia ada ilmu, dia share dengan orang. Oh, dia pandai masak, share dengan orang. Kan? Tama-tama yang paling banyak duk share resipi adalah orang perempuan. Dia suka share dalam Facebook depa tengok. Kalau depa jenis tak rajin buat posting, kita akan perhati dalam Facebook depa, dalam wall depa, dalam timeline depa akan banyak share resipi makanan. Tapi haram depa tak masak. Kan? Depa share saja. Depa tunggu time nak masak. Depa ada waktu rajin depa. Depa suka share resipi. Share. Masalah kita, orang yang berniaga dia tak akan share resipi dia. Betul tak? Orang berniaga dia tak akan share resipi dia. Ni tak tahulah siapa yang ajak. Tapi bila dia share resipi dia, dia share ilmu yang dia ada, Allah akan tambahkan lagi rezeki dia. Itu dia tak nampak. Allah tambah rezeki satu. Yang keduanya, dia akan jadi pencen dalam lubang kubur. Dia kalau kata dia berniaga pandai tau. Dia berniaga pandai. Dia buat roti canai dia memang sedap. Dia roti canai dia tak boleh buat macam mana dengan orang lain buat roti canai. Kalau kata orang makan roti canai dia, orang cicah saja dah benda dia liak. Tu tak masuk dalam mulut lagi. Masuk dalam mulut, roti canai tu terus cayak dalam mulut, hilang. Punya sedap roti canai dia. Sampai ke orang makan ni sampai teringat-ingat roti canai dia. Kalau tidur pun duk sebut roti canai dia aja. Kan? Try pergi tanya dia. Boleh dah ajak kau cara buat roti canai, buat semua kata. Benda pertama yang selalu kita dengar orang akan sebut, dia kata apa? Minta maaf lah, aku bukan tak mau share dengan hang, tapi aku berniaga. Dia pernah dengar gitu. Bila orang berniaga, dia takkan share resipi dia, rahsia, macam mana dia masak sedap, macam mana dia masak bagus. Dia takkan share dengan orang. Alasan yang dia bagi adalah sebab dia berniaga. Pasal apa dia menjadikan alasan dia berniaga, dia tak boleh share dengan orang? Sebab dia tidak meletakkan kepercayaan bahawa rezeki itu Allah yang bagi. Dia takut apa? Kalau dia share dengan orang, saat lagi dia kata, habis berniaga pula depan tu apa semua lagi, aku lingkup. Dia fikir lagu tu. Ada tak berlaku macam tu? Tak ada. Kita tak pernah dengar lagi seorang ahli perniagaan roti canai yang sangat berjaya sekarang bankrupt setelah dia berkongsi resipi dengan orang. Tak ada. Tak ada. Yang perempuan saya ingat kenal kot. Yang lelaki pun mungkin ada kenal. Ira Azira kenal. Dia buat apa dah? Donat nyot-nyot. Red velvet. Dia share kan? Cara buat tu kan? Hampa semua buat tak jadi kan? Dia share kan? Dia share. Dia buat kan? Dia share. Dia kata, main nak tunjuk saya tahu dia ni tepung sekilo debur tumbuk. Viral masa tu. Dia dalam Facebook pun viral, dalam TikTok dia pun viral, betul dalam WhatsApp pun viral. Dia pun pakai duk share, dalam grup family saya pun viral. Semua pakai duk buat. Bini aku pun buat, lelah makan minyak. Tak jadi. Tapi dia melingkup tak sekarang? Tak melingkup. Orang kau duk beratok panjang lagi. Rezeki dia murah. Saya duk sebut dalam live, dia masuk dalam live. Saya kata, kak, kata, saya nak abang kak yang pertama, rezeki kak mesti murah. Kata. Murah sungguh rezeki dia. Rezeki dia murah. Yang kedua saya kata, kak, kalau kak mati kak, orang yang ambil rezeki kak ni, dia berniaga. Lepas tu dia berniaga pula. Daripada dia berniaga, dia boleh tolong orang. Dia berniaga pula, dia share dengan orang. Daripada dia berniaga, dia boleh sara bagi anak-anak dia makan. Kak dapat pahala percuma ya dalam lubang kubur. Pahala percuma ya. Bila kita mati, yang ketiganya apa dia, tuan-tuan? Yang ketiganya adalah anak-anak yang soleh. Yang tu yang kita tinggal. Anak-anak yang soleh bukan soleh saja, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Jadi yang tu yang kita kejar dalam hidup kita. Jadi tuan jagalah hubungan tuan, buatlah benda-benda yang baik apa yang kita boleh buat. Yang boleh menyenangkan hati orang, kita buatlah dekat dunia ni. Baik. Jadi bila mana kita main kerja, kita ada beberapa benda yang perlu kita titik beratkan dalam pekerjaan kita. Yang pertama tuan, semua ni kena ambil serius benda ni. Termasuklah dengan saya. Sebab apa yang kita buat semua, kita takkan lari daripada niat. Takkan lari daripada niat. Cek balik. Daripada kita start mengkit tidur, kita dah tahu dah hari ni kita nak main kerja. Apa niat kita sebenarnya kita nak main? Perbaiki dan perbetulkan niat kita. Niat ni, niat ni kita yang boleh reset dalam hati kita ni. Kita nak reset. Kadang bangkit tak ada niat apa, kita tahu Allah aku nak kena pergi kerja apa semua. Cuba kita niat. Kita pasang niat. Sebab Imam Nawawi kata apa? Setiap perbuatan yang tidak disertai dengan niat, walaupun benda tu tak dituntut untuk kita niat, dia tak jadi wajib pun. Contohlah kita main kerja hari ni, wajib dah kita kena niat? Tak wajib. Kalau tak niat pun kita main kerja tu pun sah. Kalau kata nak semayang, tak niat tak sah. Itu benda yang dituntut, yang wajib kita kena niat. Main kerja tak wajib niat. Imam Nawawi kata, kalaulah perbuatan yang kita buat tak disertai dengan niat,
maka benda tu menjadi sia-sia. Jadi niat ni boleh pasang. Buat apa aku nak main kerja? Aku nak main kerja, aku nak bagi makan anak isteri aku. Aku nak main kerja, aku nak cari nafkah. Aku nak main kerja, aku nak cari rezeki yang halal. Aku nak main kerja kerana Allah Ta'ala. Kita pasang niat tu. Memang kita tidak aku nak pergi kerja. Berbetulkan niat. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan. Bila kita mulakan dengan niat yang baik, insya-Allah hari kita akan jadi mudah. Allah akan bantu kita hari ini. Hari ini Allah akan bagi urusan kita nampak mudah. Allah akan keluarkan kita daripada segala kesepitan. Kita jadi nampak macam tenang. Allah pancarkan kepada muka kita ni penuh dengan cahaya. Kita seronok main kerja. Kita tak rasa stres kita main kerja. Walaupun hadap jam, dia boleh senyum. Sebab apa? Dia sudah pasang niat dengan baik. Dan yang kedua, bila mana kita bekerja dan apa pun yang kita buat, yang pertama sekali adalah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Walaupun aku nak kena hadap jam, main kerja, nak kena hadap jam, balik kerja saat lagi pun nak kena hadap jam, Allah bagi peluang dekat aku dapat kerja juga. Berapa ramai yang keluar sana, yang orang tak bekerja. Masa PKP dulu, orang yang bekerja kena buang kerja. Masa PKP dulu, orang yang berniaga tak boleh berniaga. Tak ada pun pendapatan. Masa PKP dulu, berapa ramai orang bunuh diri. Masa PKP dulu, berapa ramai orang yang bercerai. Tambah-tambah pula dekat Jabatan Pulau Pinang kan, berapa ramai orang nak terjun. Sampai lepas lawan berkelahi. Orang yang lawan nak terjun kat situ, lawan berkelahi. Hari ni kau main, ketika kau main tak, oh, hari ni aku dulu, hang esok pula. Lepas bergaduh. Dia tak, aku main dulu. Oh, bukan, lawan nak terjun. Kan? Jadi apa dia? Yang pertama syukur dulu. Allah bagi kita kerja. Allah bagi kita kerja. Ada juga pekerjaan. Dulu masa tak kerja, dia kalut nak minta kerja kan. Ya Allah, bagilah aku dapat kerja kerajaan, bagilah aku dapat kerja kerajaan. Dah dapat dah, dia marah pula. Dah kerja, bagi kerja banyak sangat. Kata nak cari kerja kosong, masuk-masuk kena buat kerja banyak. Kerja tak kosong pun. Dia maki pula, dia tak puas hati, orang main lungguk kerja kat dia, betul dia tak mau buat kerja. Tak bersyukur. Allah bagi kerja dekat, Allah bagi rezeki kat dia dengan cara dia boleh bekerja, maka bersyukur lah. Kan? Kita daripada dulu lagi. Manusia memang macam tu lah, termasuklah diri saya. Sama ya, semua manusia ada macam tu. Bila mana dia tak dapat, dia nak benda tu. Tapi bila dia dapat, dia tak bersyukur. Hello itu. Bila dia tak dapat, dia nak sangat benda tu. Nak sangat. Allah, kalau aku dapat, seronok. Kan? Macam kata kita kecil-kecil dulu, nak masuk tadika. Oh, tak sabarnya nak pergi sekolah, nak masuk tadika. Tengok anak-anak kita tahu lah. Ni kakak dah tahun depan dah masuk tadika. Kita pun beli beg sekolah. Dia tidur sekali dengan beg sekolah tu. Seronok dia nak masuk tadika. Lepas tu dia masuk tadika, lepas tu dia kerja tak mau nak pergi, kerja bagi alasan tak mau nak pergi tadika. Tak seronok lah, dia kata cikgu duk marah lah, kawan-kawan duk marah lah apa semua. Lepas tu daripada tadika dia nak masuk darjah 1. Tak sabar, oh seronoknya nanti masuk darjah 1. Lepas tu dah masuk darjah 1, dia meluat pula masuk darjah 1. Dia kata masa dulu tadika dulu seronok lagi kata. Tak payah nak belajar sangat. Main makan. Dia kata bila masuk darjah 1, angkat tangan, jatuh tangan. Angkat tangan, jatuh tangan. Kan? Tak puas hati lah. Lepas tu nak masuk sekolah menengah, tak sabar pula nak masuk sekolah menengah. Macam tu, dia sampai macam tu. Sampailah kerja. Sampailah kita duduk mengaji apa semua, habis mengaji tu tak sabar nak dapat kerja. Tak sabarlah nak dapat kerja. Dah habis mengaji dah. Dah dapat kerja pula, dia merungut pula kerja banyak. Dia merungut pula payah kerja. Dia merungut pula nak balik pimai apa semua, nak kena hadap jam. Dia merungut banyak. Macam-macam. Dah dapat orang tak bersyukur. Bila dah kerja dah, ada rezeki dah, boleh kahwin. Tak sabar nak kahwin. Oh, tak sabarnya nak kahwin. Tak sabar kalau nak buat kahwin, nak buat kenduri, grand-grand apa semua, nak pandai fotografer, videografer apa semua. Tak sabar nak kahwin. Kan? Dah dia kahwin, dia marah pula. Dia kata, awaklah aku kahwin dengan jantan ni. Kan? Dia marah pula. Dulu tak sabar nak kahwin. Kan? Tanya pilihan nak kahwin dengan siapa pun, kata, tapi nak buat grand-grand apa semua. Dah kahwin, dia marah kat jantan tu pula kan. Betul dia tak sabar nak beli anak pula. Tak sabar lah, ya Allah, bila lah nak mengandung, taklah kan nak cek. Habis 2 kotak dia duk cek tentang saja mengandung. Cek setiap hari. Tak rajin pula. Setiap hari dia cek. Oh, tak mengandung lagi lah bang. Tak mengandung. Kan? Betul dia buat video dalam kereta. Surprise. Kan? Oh, mengandung. Drama sangat. Kan? Drama sangat. Mengandung. Alhamdulillah, betul dia mengandung, dia tak larat pula. Sakit pinggang. Dia balik sakit pinggang tu, dia marah kat lelaki dia. Kan? Betul dah tak sabar lah. Bila lah nak beranak duk tunggu dia pula nak beranak pula kan. Dah beranak tau. Awak lah aku hang ni keluar. Dia tak mana keluar. Dia tak awak lah ni hang keluar. Marah dah duk teriak tak berhenti. Dia marah kat anak dia pula. Betul dia duk ajak anak dia suruh cakap. Bila lah boleh cakap mama
Mama, dia ajak anak dia cakap, mama, tapi anak dia sebut papa. Kan? Dia dah ajak. Tapi dia, bila budak tu dah boleh cakap, dia marah budak tu lah. Dia kata, "Handiam!" Macam tu lah kita kan. Itu kita manusia tak bersyukur. Yang pertama sekali, syukur dulu dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita. Baik. Jadi bila kita nak sebut dengan tajuk keberkatan rezeki kita, dia tak lain dan tak bukan dengan kerja buat kita ni lah. Tuan-tuan, saya cakap ni adalah poin-poin yang saya akan bagi ni, semua ada hubung kait dia dengan saya dan juga kita semua. Yang pertama sekali, kita buat kerja, tuan-tuan, yang pertama sekali, tolonglah jujur dalam pekerjaan kita. Tolonglah jujur. Kita semua tahu kerja buat kita. Kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa kerja kita. Kita tahu apa yang patut kita buat dan kita tahu apa yang tak patut kita buat. Semua tahu. Tak, benda tu tak payah duk cerita. Semua tahu kerja masing-masing. Tolong jujur dengan kerja masing-masing. Benda yang paling simple, yang paling yang selalu orang duk sebut tentang apa? Bila mana kerja ni, dia hubung kait dia dengan apa dia? Menipu dalam proses kerja. Ada tak? Ada. Claim pun tak betul. Ada tak? Ada. Kan? Ada. Benda tu akan jadi. Saya, guru saya seorang, dia masuk Islam. Dia mak dia India, ayah dia Cina. Tapi dia masuk Islam. Dia Cindai Cindia. Cindai apa dah? Dia Cindia kan? Dia Cindia. Tapi dia pelik. Sebelum dia masuk Islam, dia suka dengar ceramah Ustaz Syamsuri. Dia suka dengar ceramah. Tapi klaim muhung tak berhenti. Dia suka dengar ceramah Ustaz Syamsuri, tapi dia suka klaim. Dia sampai dekat tol, Plaza Tol, dia akan minta resit banyak-banyak. Betul, dia akan klaim. Memang jahat betul kerja dia. Lepas tu dalam ceramah tu Ustaz Syamsuri sebut, dia kata kita jangan duk tipu dalam duk klaim ni tau. Jangan duk tipu dalam klaim. Allah boleh tarik rezeki kita. Mungkin kita dapat duit banyak. Tuan-tuan, klaim ni dapat banyak mana sangat? Tak banyak mana pun klaim tu. Kan? Tak boleh makan besar pun. Tak jadi kaya pun dengan klaim tu. Tapi sebabkan dia klaim tu, Ustaz Syamsuri bagi contoh lah. Dia kata, berani duk klaim kita, Allah tarik rezeki dia, rosak water pump kita. Masa tu, water pump kita dia rosak sungguh. Dia kata yang tu di antara menjadi punca dia, hati dia terikat nak masuk Islam. Dia masuk Islam. Kan? Sungguh tuan. Banyak mana kita boleh klaim kita boleh jadi kaya. Tak boleh jadi kaya. Berapa banyak sangat. Kalau kata boleh nak klaim, nak buat klaim murung-murung, bolehkah dapat 3-4 ribu? Tak dapat ah. Kan? Tak dapat. Imadani banyak ni. Baik. Dah sungguh. Imadani banyak ni. Klaim boleh apa banyak? Aku tahulah aku kerja kan. Tak banyak mana klaim. Tak banyak mana pun. Yang kedua yang tuan, ingat bila mana kita kerja, tolonglah amanah dalam kerja kita. Amanah yang mana tuan? Jangan guna barang pejabat untuk kegunaan peribadi. Dah. Dia photostat kan? Minit mesyuarat persatuan tamannya. Pakai mesin photostat pejabat. Pakai kertas pejabat. Pakai dakwat pejabat. Dia photostat kerja sekolah anak dia dekat pejabat. Bawa mai anak-anak dekat sekolah, tak mau bagi anak-anak, bawa mai anak-anak dekat tempat kerja, tak mau bagi anak-anak kacau, ambil satu kertas bagi dekat anak, ambil pen pejabat bagi dekat anak, kakak lukis kartun pakai barang pejabat. Amanah tak? Tak amanah. Macam mana rezeki nak berkat? Sama-sama kita kena jawab. Semua benda ni kita hadapi. Kita akan hadapi, tapi kita tak ambil berat benda tu. Contoh lagi apa ni nak main dah ni, tak lama dah ni. Raya Cina nak main dah, contoh lah. Banyaknya pembekal-pembekal ni main daripada Cina lah. Orang Cina lah biasanya. Dia main hantar pembekal apa semua. Kan? Bila main hantar, dia main hantar apa dia, pembekal ni main hantar barang lah apa semua. Kita pun kata kat Cina, boy, you main hantar ni barang, tak ada itu. Buah limau tak ada, limau. Minta buah limau. Kan? Memang dia akan duduk bagi pun. Tapi kita hak dia minta tu. Dia jadi itu tak amanah. Bila minta tu dia akan jadi tak amanah. Minta. Dia kata, alah buah limau pun. Tuan-tuan, kita jangan jatuhkan maruah kita dengan buah limau. Hang kelapak dengan buah limau habis beli ya, daripada kita duk minta. Disebabkan dia nak jadi pembekal dekat sini, kita minta benda tu dekat dia, itu dia dikira sebagai tidak amanah. Dia kira sebagai tidak amanah. Dia kata, alah bukan saya makan seorang. Dia kata, saya kongsi dengan geng pejabat. Hang hasut pula geng pejabat pergi sama-sama makan dengan hang. Kan?
benda tu dia akan menjadi benda yang tidak baik dalam kerja buat kita. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan. Macam saya kata tadi, jaga hubungan dalam kita semua, rakan-rakan sekerja apa semua, jaga hubungan di antara kita. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Jangan dengki, jangan sombong dengan orang. Kita buat kerja jangan sombong. Kita buat kerja dengan orang, kita jangan dengki dengan orang. Dengki. Kita dengki. Dengki ni bahasa Arab dia sebut hasad. Bahasa Melayu dia double. Hasad dengki. Punya teruk Melayu. Kan? Dalam Arab dia dengki ni dia sebut hasad saja. Kita hasad dengki. Dengki ni ulama dia kata apa? Antara tanda-tanda apa dia nak tahu kata seseorang itu dia ada hasad dengki apa dia? Adalah dia tidak ada respon atas benda baik yang orang dapat. Dia tak ada respon. Contoh orang main cerita dekat dia. Itu dah ada bunga-bunga hasad dengki. Orang macam tu, hantar dak kawan kita kata, tu Rosna, anak dia dapat 5A. Dia kata, okey, orang lain pun ada dapat 5A, 6A pun ada. Dia tak ada respon. Itu tanda bunga-bunga orang tu ada hasad dengki. Kan? Dia macam tu. Dia kata, alhamdulillah tu kawan kita kan dapat pergi haji tahun ni. Alah tu kawan tu dapat pergi haji juga tahun lepas. Dia tak ada rasa apa. Dia tak ada respon atas benda yang baik orang terima. Itu ada bunga-bunga yang bahawa dia tu ada hasad dengki. Tapi kalau kata orang macam cerita hantar dah anak dia, hantar dia apa dia tu lah, kawan kita tu Kasim, dia dapat naik pangkat. Dia tak ada respon. Itu ada bunga-bunga. Dah biasa naik pangkat, orang lain pun naik pangkat juga. Tapi kalau kata orang main habang dia kata hantar dah Kasim, dia dapat naik pangkat. Tahu benda apa dia duk kipas bos tu pun tak tahu, dia jilat bos pun macam mana pun tak tahu. Yang tu confirm dengki. Yang tu confirm dengki. Kan? Kalau ada nama Kasim minta maaf. Baik, contoh. Baik, nak jaga hubungan yang baik, tuan-tuan. Bila mana kita dapat berita yang baik, alhamdulillah, tahniah, ya Allah, murah rezeki kita. Suruhlah dia doa kat kita semua, ikutlah kita lepas ni boleh naik pangkat sama. Orang bagi respon yang baik. Itu tanda orang yang tidak ada sifat hasad dengki dalam diri dia. Dan yang keempat, bila mana kita bekerja ni, tuan-tuan, percayalah kepada hikmah. Percaya kepada hikmah. Rezeki tak sama. Ada orang yang gaji dia tinggi, ada orang yang gaji dia pertengahan, ada orang yang gaji dia habis minima. Tapi kita percaya pada hikmah. Sebab bukannya kaya atau senang atau berkat itu hanya terletak kepada harta yang banyak, duit yang banyak, gaji yang banyak semata-mata. Percaya kepada hikmah walaupun kita duduk di pangkat yang rendah, tetapi mungkin kelebihan yang lain Allah bagi kepada kita. Percaya kepada hikmah dengan kerja yang Allah SWT bagi kepada kita ni, kita duduk main kerja, kadang-kadang Allah bagi kepada kita kelebihan yang lain. Bagi contoh, kerja gaji tak banyak mana, tapi Allah hadirkan kita suami yang baik. Allah hadirkan kita kepada kita suami yang romantik. Itu rezeki yang baik. Percaya pada hikmah. Mungkin suami kita gaji tak banyak mana, tapi suami kita bagus. Balik rumah duduklah rumah, jaga anak, main dengan anak. Ada orang lain gaji banyak, duit banyak apa semua. Contoh yang tak bagus lah. Kan dia tak sempat dengan anak-anak pun tak sempat. Nak bawa anak pergi kedai RM2 pun tak boleh. Kan apatah lagi nak bawa anak-anak pergi keluar makan. Tapi dia rezeki tak banyak, tapi alhamdulillah dapat gaji, boleh bawa anak-anak pergi makan. Boleh keluar pergi makan, walaupun nak keluar pergi makan jadi masalah kepada orang lelaki. Sebab apa? Tanya orang perempuan nak makan tak mana, mereka kata ikut you lah, betul bawa pergi makan, kat itu dia marah kat kita kan. Tak apalah, tapi dia boleh bawa pergi makan. Percaya kepada hikmah kan. Walaupun Allah bagi kepada kita mungkin suami yang tak macam mana kita tengok dalam TV, tapi suami kita bagus, romantik, balik-balik apa dia rumah beli cucuk apa semua. Dia kata yang main kita makan cucuk, I beli cucuk ni, nampak tak cucuk? Cucuk ni membuktikan kasih sayang I kepada you. Nampak tak? Dia kata nampak tak cucuk ni? Cucuk ni dia couple. Macam dengan kita berdua. Tak? Tak ada beli cucuk apa? Pulut dakap. Cakui boleh tak? Baik. Macam tu. Percaya kepada hikmah. Allah takkan jadikan sesuatu apa itu kepada kita dengan sia-sia. Allah bagi kepada kita pasti ada kebaikan untuk kita. Macam tu. Dan yang kelima, ingat tanggungjawab kita. Tanggungjawab dalam kita buat kerja. Tanggungjawab kita ada masing-masing. Setiap orang ada skop kerja masing-masing. Betul tak? Dia ada dah. Ni hang punya apa dia file meja hang. Ni kerja hang yang hang kena buat apa semua. Dia ada tanggungjawab dia. Jangan salahkan orang atas salah kita. Kita kena ambil tanggungjawab. Kena ambil tanggungjawab.
Kena ambil tanggungjawab. Kalau kata kerja tu memang betul mai daripada kita, maka ambillah tanggungjawab. Itu yang aku buat. Ni dak, benda tu duduk atas meja kita, tiba-tiba benda tu tak berjalan, kita dak salah orang. Dia kata, kawan tu aku pun tak tahu. Dia kata, dia tiba-tiba meletak atas meja aku. Aku tak tahu. Dia tak ambil tanggungjawab benda tu. Walaupun benda tu dia dah tahu. Dia nak lepas diri dia. Dia lepas diri dia. Asalkan aku lepas. Buatlah alasan macam mana pun, asalkan aku terlepas. Dia tak ada tanggungjawab. Dia jadi macam dengan bangau. Bangau, kenapa engkau kurus? Sebab apa bangau kurus? Ikan tak mau timbul. Dia tak salahkan diri dia, dia malah nak pergi cari makan. Dia salahkan ikan yang tak mau timbul. Kan? Ikan pula dia kata tak pasal-pasal aku kena fitnah. Ikan marah. Ikan pula kata, bukan aku tak mau timbul, dia kata. Rumput panjang, dia salah kat rumput. Rumput tu tak nak kena mengena pun. Tiba-tiba rumput tu salah pula. Bila salah kat rumput, dia kata, aku nak kena jawab apa pula dah ni dengan bos. Dia kata, aku bukan kebau tak makan aku. Tiba-tiba kebau hak yang duduk jauh tu, tak tahu apa dia kata aku tak pasal lah kebau pula nak kena jawab dengan bos. Dia kata, kebau pasal apa tak boleh makan rumput? Kebau kata apa? Dia habis fikir, tak tahu. Kebau kata apa? Perut aku sakit. Dia tak tahu nak, dia habis bengong dah, tak tahu nak bagi alasan apa. Dia marah kat perut dia. Dia kata, aku perut sakit, bukan aku tak mau nak makan. Kata, Allah tak pasal-pasal perut pula lah kena fitnah. Kata, aku nak jawab apa ni? Aku tak ada alasan lain lah ni. Aku nak bagi. Pasal apa ni? Perut kata apa? Nampak tak? Punya lah bodoh dia bagi alasan tiba-tiba. Kebau makan nasi. Alamak, nampak tak? Bila mana dia nak melepas diri dia, dia sanggup memberi alasan yang bodoh, yang tak logik. Kan, cerita bangau ni bagus kan. Maksudnya kita tak ambil serius dengan cerita ni kan. Dia sanggup bagi alasan yang bodoh. Dia marah kat nasi. Dia kata tak pasal-pasal aku kena fitnah. Haram dia tak makan nasi pun. Kan? Betul nasi pun terpaksa menjawab dengan bos. Kata aku nak jawab macam mana dengan bos ni. Betul? Pasal apa nasi tu mentah? Kayu api basah. Kata Allah orang tak pakai kayu api lah. Tapi nak buat macam mana? Terpaksa buat alasan. Nak lepas diri. Kayu api basah. Kayu api kata aku pula dah kena. Aku nak bagi alasan apa pula ni basah. Kata hujan tak turun. Hujan turun. Hujan timpa aku, hujan turun lah. Hujan timpa aku. Dia kata tak pasal-pasal hujan kena fitnah pula. Kan bila hujan turun, pasal apa hujan hang turun? Dia marah kat katak. Kan? Katak yang panggil aku. Betul katak pula aku pula dah tak pasal-pasal. Aku memang kerja aku duk bunyi ong. Bukan aku yang panggil hujan. Kan? Tapi terpaksa. Betul dia kata, pasal apa katak yang hampir panggil hujan turun? Katak marah kata, bak ulang nak makan aku. Dah tu yang aku panggil hujan turun. Nampak tak? Kita kena jadi ulang. Ulang paling gentleman. Ulang tak, dia akan putuskan dekat situ. Dia tak salahkan orang lain. Dia ambil tanggungjawab. Ulang kata apa? Itu makanan aku. 3 kali ulang sebut. Betul tak? Itu makanan aku. Itu makanan aku. Itu makanan aku. Tu pun mereka dah potong lah. Ada lirik tambahan di belakang tu. Ulang tu kata apa? So what? Itu makanan aku. So what? Nampak tak? Kalau kata ulang tu, dia boleh tak cipta alasan lain? Boleh. Dia boleh buat alasan lain. Macam-macam alasan dia boleh buat. Tapi lagu tu memang tak habis. Kalau kata dia sambung lagi, orang lain akan cipta alasan. Tapi bila mana kita menjadi orang yang bertanggungjawab, dia tahu. Kalau kata aku lepas ni duk lepas ke orang, dia kata benda tu takkan selesai. Benda takkan selesai. Jadilah orang yang bertanggungjawab. Dan yang keenam, tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan, bagilah respon yang positif. Saya tahu tuan-tuan, macam-macam kita dalam kerja ni, tiba-tiba sampai memo. Kena buat macam ni, kata lama memo. Kita ada pengunjuran masa lepas ni, masa kerja kita dah berbeza. Lain, mungkin kena balik lewat lah apa semua. Tolong bagi respon yang positif. Bagi respon yang positif. Kita pun tak minta jadi macam tu, dan pihak atasan kita pun dia tak mau kalau boleh nak membebankan kita. Tapi mungkin ada alasan-alasan yang tertentu disebabkan mereka perlu mengeluarkan arahan tersebut. Kan? Terpaksa keluar arahan. Mungkin ada sebab-sebab yang lebih penting. Tolonglah terima respon yang positif. Buatlah, tunjuklah respon yang baik. Dan yang ketujuhnya, apa dia? Nak menjadi pekerja yang hebat, yang baik untuk mendapatkan rezeki yang berkat. Ikhlas dalam bekerja. Ikhlas ni sangat-sangat hebat. Ikhlas ni sangat-sangat mahal. InsyaAllah bila mana kita ikhlas dalam kerja buat kita, ikhlas ni dia tak payah habaq kat orang. Saya ikhlas. Dia ni dia jadi dalam TikTok dah jadi dah ni. Dia buat apa-apa pun saya ikhlas, saya tolong bagi orang makan, saya ikhlas. Ikhlas tak payah habaq orang. Yang habaq tu dah tumpang dah tak ikhlas. Ikhlas tak payah habaq. Ikhlaslah dalam kita buat kerja, insya-Allah. Allah pemudahkan segala urusan kita, kesempitan kita, kesulitan kita.
hal rumah tangga kita, anak-anak kita, semua Allah akan permudahkan bagi kita. Sebab apa? Ingat, setiap kerja buat kita balik pada poin yang pertama, apa dia? Kita nak meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita balik kepada poin yang pertama, iaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapatkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah bukan atas apa yang dia laksanakan, tetapi dengan pelaksanaan dia, kerja buat dia buat baik dengan orang, kerja dia baik, macam mana poin yang kita bagi 7 tadi ni, semua dia laksanakan dengan baik, itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan masuk ke dalam syurga dengan amal ibadat kita. Betul tak? Ada satu hadis, saya nak tutup dengan hadis ni lah, lebih kurang sebelah kita habis kan. Ada 4 minit lagi. Saya duk simpan hadis ni, lama dah nak baca. Tapi saya duk baca selalu tempat lain. Dan kita nak 11.30. Oi, habis poin ni. Kan? Saya nak baca satu hadis ni, tuan. Tak sampai 11.30 apa pun. Boleh nak. Baik, saya nak baca hadis ni, tuan. Kita nakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni apa? Rahmat ni kesian Allah dekat kita. Rahmat ni apa? Rahmat ni sayang Allah dekat kita. Kita nak masuk dalam syurga, kita nak selamat dekat akhirat nanti, kita nak selamat dalam keadaan Allah kesian dekat kita. Ada dalam hadis yang lain Nabi sebut, bila mana Allah memberikan rahmat kepada dia, semua orang akan menerima kitab amalan dia dekat akhirat nanti. Betul tak? Kita akan dapat kitab amalan. Kata tadi kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Betul lah, bukan dengan amalan. Tapi amalan itulah yang akan menjadikan kita ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi contoh, kita semua akan mendapat kitab amalan. Dalam Al-Quran Allah sudah sebut dah, orang yang baik kitab amalan dia akan terima daripada tangan kanan. Orang yang mana kita amalan dia tidak baik, amalan-amalan yang tidak baik, dia akan terima daripada belakang ataupun daripada tangan kiri dia. Itu tanda dia. Orang yang mendapat amalan yang baik dari kitab daripada tangan kanan dia, mendapat kitab amalan dia daripada kitab amalan yang baik, berbeza. Setiap apa yang kita buat, semuanya dicatat oleh malaikat. Malaikat tidak akan meninggalkan satu pun catatan. Tidak akan meninggalkan satu pun catatan. Banyak dah catat. Banyak. Dalam sehari tak tahu berapa banyak dia catat. Setiap benda yang kita buat, semuanya akan dicatat. Bayangkan Allah akan baca secara detail satu persatu setiap apa yang kita buat. Banyak tak? Banyak gila. Tetapi dalam hadis, bila mana Aisyah tanya macam mana keadaan di akhirat nanti, apa yang apa Nabi SAW bagi, apa bukti, tanda Allah sayang kepada seorang hamba, Allah hanya baca sekali lalu. Faham tak? Macam kita mula-mula buka buku. Kita pergi kedai buku mana ada kita baca semua. Kan? Baca semua habis tak, kita baca dulu tengok. Oh, tajuk best apa semua. Allah hanya baca sekali lalu. Maksudnya Allah baca tak? Baca, tapi Allah tidak detailkan benda tersebut. Kalau kata detail, teruk. Tapi bila mana Allah baca dengan sekali lalu, maksudnya Allah memang nak kita masuk syurga. Dah, kita dah tengok sangat dah. Okey dah tu. Masuk. Itu tanda Allah memberi rahmat kepada kita. Baik, dalam satu hadis tuan-tuan, yang mana ceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ada seorang lelaki, tak tahu siapa, tak tahu di mana, dan tak tahu kejadian ni bila. Tapi bila mana Nabi sebut, ini hadis yang sahih, bila mana Nabi sebut dan Nabi ceritakan benda tu, percaya ini adalah cerita yang benar. Wajib kita kena beriman dengan cerita ni. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis sahih. Daripada Abu Hurairah, Nabi cerita ada seorang lelaki, dia kata apa? Berkatalah seorang lelaki, asrafa rajulun ala nafsi. Lelaki yang asraf. Dia asraf ni tingkat yang paling teruk sekali. Maksudnya dia yang buat dosa yang paling teruk. Asraf ni orang yang melampaui batas. Tak ada benda baik yang dia buat. Maksudnya dia buat kerja-kerja yang semua melampaui batas. Katalah seorang lelaki ni yang melampaui batas ni, dia kata apa? Falamma hadarahul maut awsa banihi. Dia beritahu kepada anak dia, bila mana aku dah dekat nak mati, dia panggil anak-anak dia, faqala, dia kata dekat anak-anak dia, idza ana muttu fa ahriquni. Dia abang kat anak dia hampa mai semua ni, aku nak abang dekat hampa. Bila mana aku dah dekat nak mati nanti, bila aku dekat-dekat nak mati nanti, hampa bakar jenazah aku. Bukan dekat nak mati, dekat nak mati dia abang. Dia kata aku mati nanti, hampa bakar jenazah aku. Bakar. Thumma ishaquni. Lepas hampa bakar, hampa tumbuk sampai hancur. Dah bakar, dah jadi debu dah apa semua, hampa hancur. Thumma udhruni. Kemudian hampa campak
debu-debu daripada jenazah aku tu firrih fil bahr, dalam sungai ataupun dalam laut. Apa campur? Maksudnya apa? Dia abang kat anak dia, aku mati nanti, apa bakar aku, apa tumbuk sampai hancur, apa lempak debu aku dalam sungai ataupun dalam laut. Dia kata apa dekat anak dia? Aku takut fallahi la in qadara alayya rabbi. Dia kata aku takut nanti bila mana aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yu'adzibuni. Allah akan memberi azab kepada aku. Azaban ma'adzabahu bihi ahadan. Allah akan azab aku dengan azab yang sangat-sangat berat, yang orang lain tak terima azab bagaimana aku. Maksudnya aku yang paling teruk akan terima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Dia punya takut, dia takut dia dibangkitkan nanti. Dia dengan harapan, dia kata bila mana dibakar, ditumbuk sampai hancur dan dilempak dalam laut, dia harap dia tak bangkit nanti. Dia harap dia tak bangkit. Dia kata kalau kata aku bangkit nanti, aku jumpa dengan Allah, Allah hitung amalan aku, dia kata aku paling teruk kali kena azab. Yang mana orang lain tak terima azab yang lagi teruk daripada aku. Macam tu. Kemudian bila mana dia mati, faqala fafa'alu dzalik bihi. Anak-anak dia pun buat macam mana yang diwasiatkan oleh ayah dia. Faqala lil ardi ma aqadti fa idza wa huwa qa'imun. Kemudian bila mana dia ada mati dah apa semua dan dia buat benda tu dan dah berlaku dah, tiba-tiba dia dibangkitkan di akhirat nanti, dia dibangkitkan. Maka faqala, kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia, ma hamalaka alam ma sana'ta. Allah tanya dia. Dia kata, wahai si fulan, pasal apa hang buat macam tu? Pasal apa hang suruh anak hang bakar hang? Pasal apa hang suruh anak hang tumbuk apa dia semua, apa dia jenazah hang dan buang dalam laut? Pasal apa hang buat macam tu? Tak ada apa lelaki ni cakap. Dia kata, khasyatuka ya Rabbi. Kita sebab aku takut kepada kamu ya Allah. Dia jawab benda tu dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Allah kata apa? Allah memberi pengampunan kepada dia dan Allah masukkan ke dalam syurga. Kita faham tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita nak mendapatkan rahmat Allah. Jadi setiap apa yang kita buat sekarang, semuanya ada hubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, percaya tuan-tuan. Setiap makanan yang duduk dalam pinggan kita, yang kita nak suap masuk dalam mulut kita, yang kita nak suap masuk dalam mulut isteri, anak-anak kita semua tuan-tuan, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak, tak kaya, tak senang, tak mewah, itu hanyalah pada nilai dia. Hanyalah kepada angka dia tuan-tuan. Tapi keberkatan yang Allah nak bagi kepada kita tuan-tuan di luar jangka. Allah bagi kesihatan yang baik. Tuan-tuan, kadang-kadang mungkin kita tak perasan. Mungkin kita tak perasan. Mungkin dalam tahun ni sampai dah bulan berapa dah? Bulan 12 dah. Baru berapa kali ya kita pergi hospital. Baru berapa kali ya kita pergi klinik. Tanda kita berkat. Allah bagi berkat rezeki kita. Pergi klinik sekali berapa banyak? Kena bayar ubat. Paling-paling kurang RM50, RM40, RM50, kadang sampai RM100. Tapi kita tak banyak pergi klinik. Anak-anak kita sihat, Allah bagi kesihatan kepada anak-anak kita. Itu tanda rezeki berkat. Kalau Allah tak bagi rezeki berkat, dia mungkin duit banyak. Mungkin dia kaya, tapi pergi hospital tak berhenti. Doktor sampai meluat tengok muka hang. Kan? Asyik-asyik muka hang, asyik-asyik muka hang. Tak berhenti-berhenti tengok muka dia. Tak berhenti-berhenti pergi klinik. Kan? Tapi kadang-kadang Allah bagi rezeki kepada kita dengan cara apa? Allah tak rosakkan kereta kita. Allah tak jahanamkan kereta kita. Ni kereta. Kerja tukang bumper tak berhenti. Kan? Sikit-sikit tukang bumper. Sikit-sikit tukang bumper. Kenapa bawa kereta? Kan? Bawa kereta lok-lak. Saat dia belah divider. Saat dia terjun rubin. Kan? Orang perempuan lah semua tu. Dah. Orang lelaki pun banyak agak lagu tu. Orang lelaki banyak agak lagu tu. Kan? Kadang-kadang bateri kereta ni, dia paling lama pun dia kata 2 tahun. Tu kira lama. Ada orang saya pernah dengar, dia pakai kereta, dia tak tukar bateri sampai 4 tahun. Itu tanda rezeki dia berkat. Bateri ni tak ada. Bateri dia antara benda yang tak memberi isyarat kalau dia nak mampu. Mana ada isyarat? Tiba-tiba dia bawa kereta apa semua, nak start tak boleh. Mampu tengah jalan dan sebagainya. Kan? Tapi Allah bagi rezeki yang berkat kepada dia dengan cara yang macam tu. Kan? Jadi semua tu tuan-tuan, insya-Allah jaminan dah yang Allah bagi kepada kita semua. Jaminan. Jadi jangan risaulah apa yang kita buat pun. Saya tuan, cerita sikitlah pengalaman, bukan kita yang paling terbaik, tapi alhamdulillah percaya dengan rezeki yang Allah bagi. Saya berhenti kerja. Saya tak berhenti kerja terus. Saya ambil cuti tanpa gaji dulu. 6 bulan. Bukan nak suruh berhenti kerja. Tak lagi pakat nak berhenti kerja pula. Dah tak suruh berhenti kerja tuan-tuan. Sebab dia ada orang yang suka bekerja, dia ada orang yang dia tak suka fikir banyak.
Dia ada orang yang kata aku boleh kerja, alhamdulillah Allah bagi kerja dekat aku nak buat kerja, aku bagi perkhidmatan yang paling baik macam tu. Saya ada alasan yang lain, saya ambil cuti tanpa gaji. 2 tahun saya buat apa dia keputusan ni, 2 tahun duk fikir bila lah aku nak boleh berhenti. Tak boleh, tak berani. Gaji bukan banyak mana, kan? Tolong, gaji ni kan hanya persinggahan, kan? Dia singgah kadang-kadang 2 hari, 3 hari, kira seminggu tu lama lah kalau dia singgah tu, kan? Tu gaji kita. Sama lah macam saya. Saya tak pernah sampai seminggu, kan? Jadi gaji ni bila mana hanya persinggahan, yang tu menyebabkan tak berani nak berhenti kerja. Betul, nak buat macam mana? Lah habis sampai 2 tahun tak tahu nak buat macam mana dah. Minta pendapat daripada kawan-kawan yang kerja dekat zakat juga. Dia kata saya nak ambil cuti tanpa gaji tu. Dia kata semua bagi pendapat yang sama, termasuklah guru kita yang buat ceramah motivasi pang dok bagi motivasi kita. Kita habaq kata saya nak berhenti kerja. Dia kata jangan share, entah berhenti kerja share, ramai dah kawan-kawan dah berhenti kerja tak boleh, ni ekonomi tak bagus apa semua. Dia tak bagi pula, dia dok bagi motivasi kita, kan? Dia pun tak bagi kita berhenti kerja. Sampai saya tak berani berhenti kerja sebab dia banyak bagi motivasi kita. Sampai kanlah kita dah terlalu kuat sangat kita nak berhenti kerja. Lalah kata saya nak ambil cuti lah, saya nak ambil cuti 3 bulan, saya nak tengok macam mana. Semua bagi nasihat kata apa, kalau paling penting kalau nak berhenti kerja, kalau kata nak apa dia ambil cuti tanpa gaji ke apa semua, paling kurang kita kena ada backup 3 bulan gaji. Kena ada backup 3 bulan gaji. Saya tak ada backup tu. Saya nak tunggu 3 bulan gaji tu ada, tak ada. Simpanan ni tak pernah duk ada. Tak pernah duk ada. Tapi sebab ada kekuatan, saya jadi imam 2018. Sampailah 2022 masjid dah mula kemuncak dah. Tiba-tiba pada masa tu dia kena pindah pergi kerja pergi jauh. Jadi tumpuan saya dekat zakat tak boleh tumpu, dekat masjid tak boleh tumpu. Kerja pagi-pagi keluar anak tak mungkin tidur, kita dah pergi kerja dah. Kena keluar awal. Balik rumah kadang-kadang sampai malam. Sampai malam kita dah tak larat dah, terkangkang kat rumah dah, nak pergi masjid tak boleh dah. Hilang fokus, dekat masjid hilang fokus, dekat ni hilang fokus. Tahun tu tahun yang paling penting. Bulan tu bulan yang sangat penting. 2 penilaian yang main dekat masjid masa tu. Itu penilaian daripada Jabat Agama untuk penilaian masjid terbaik peringkat Negeri Kedah. Alhamdulillah kita dapat masjid terbaik peringkat Negeri Kedah. Yang keduanya penilaian untuk tandas awam peringkat ASEAN. Penilaian tandas standard ASEAN, peringkat ASEAN. Bulan tu juga. Jadi alhamdulillah buat keputusan, saya kata tak apalah. Percayalah insya-Allah kot. Kan rezeki ni Allah bagi, percaya sungguh. Rezeki Allah bagi. Kau nak tumpu kat masjid sungguh-sungguh. Nak tumpu kat masjid. Saya allowance dekat masjid ni hanya 1 allowance saja. Masjid tak bagi allowance. Yang bagi allowance ni Jabat Agama ya 1,200. Dengan 1,200 backup dengan gaji duk ada lebih kurang berapa ribu gitu, semua tu yang tulah duk bayar. Apa komitmen yang ada ni. Berhenti tanpa ada simpanan apa. Berhenti itu ya. Dengan sikit baki yang duk ada tu dah duk menega sikit-sikit. Kan alhamdulillah. Kan Allah bantu kita. Allah bantu sampai kelar, Allah bantu. Cukup tak cukup? Cukup. Sebab mana kita letakkan matlamat kita, kita faham. Setiap apa yang Allah bagi kepada kita ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit ke banyak ke itu bukan soal dia. Itu bukan soal dia. Soal dia apa dia? Macam mana Allah bagi kepada kita keberkatan tersebut dan kita akan merasai benda tu. Kita akan rasa. Bila mana kita rasa benda tu berkat sungguh. Dan kita dah rasa dah sekarang, bukan setakat kita rasa benda tu memuaskan kita dan rasa cukup bagi kita dan hati kita rasa cukup, bahkan kita seronok dan suka berkongsi dengan orang. Kita suka berkongsi dengan orang. Seolah-olah kadang-kadang kita buat satu benda untuk mendapatkan satu benda tu adalah untuk kita nak berkongsi dengan orang lain. Aku dapat benda ni dan aku boleh berkongsi dengan hampa. Hampa pun boleh rasa apa yang aku rasa sekarang. Dia akan rasa benda tu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita faham tentang keberkatan ni, kita akan rasa seolah-olah Allah mencampakkan satu rahmat kepada kita yang sangat yang tak terduga. Allah buka jalan kepada kita. Bila mana orang yang bertakwa, bukan abang kata kita ni dah level takwa tahap gila-gila, tapi Allah bagi jaminan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kata siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku bagi kepada dia jalan keluar. Itu Allah bagi jaminan. Bukan takwa dengan hang nampak hang ni hebat apa semua, rajin baca Quran, hang sembahyang tak berhenti apa semua sampai sembahyang malam. Itu antara benda yang dia buat untuk mencapai redha itu. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia rahmat dan kebaikan, Allah bagi kepada dia apa dah? Jalan keluar. Hang buat setiap amalan, hang buat setiap kebaikan, hang mudahkan semua urusan orang. Hang ikut segala garis panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Allah bagi kepada hang jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi tahu. Kalau Allah bagi jaminan, apa nak takut apa lagi? Allah yang bagi tahu. Dan Allah akan bagi kepada kita rezeki daripada jalan yang tak pernah kita sangka.
Kita dah sangka rezeki kita mai daripada gaji ni ya. Dah, Allah bagi jalan yang sangat kita tak sangka. Tak pernah terbayang dalam fikiran kita ni. Nak mai aku tak habis buntu dah, tak tahu nak buat lagu mana. Tiba-tiba Allah hantar orang yang baik kepada kita, orang sekeliling kita, kawan-kawan yang baik yang datang untuk bantu kita. Allah hantar macam tu. Dan kita merasai benda tu. Kita dapat rasa. Bila dapat rasa, kita dah tak tahulah benda apa yang kita boleh cerita dekat orang. Tak tahu benda apa yang kita boleh gambarkan ke orang. Sebab ketenangan yang Allah bagi itu lebih mahal daripada harta yang bergunung. Itu yang sangat-sangat best Allah bagi. Tak tahu nak cerita macam mana. Sebab Allah dah bagi tahu sesiapa yang bertakwa kepada Allah, aku bagi jalan keluar. Dan aku bagi kepada dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu level yang pertama. Level yang kedua Allah bagi. Siapa yang mengikut garis panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada dia, ikut. Yang Allah larang, Allah tak bagi buat, kita cuba tinggal. Dan tak semua orang terlepas daripada buat silap dan dosa. Selagi mana hidup ni, tak ada siapa pun terlepas daripada buat dosa. Semua orang ada buat salah. Kita ni keji, kita ni kotak, kita ada buat salah. Tapi dia berusaha, dia buat salah, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi level yang kedua kepada dia. Allah kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku jadikan kepada dia urusan dia dipermudahkan. Ada orang Allah bagi ujian dekat dia, Allah bagi masalah, dugaan kepada dia, kesulitan kepada dia, boleh keluar daripada kesulitan tersebut. Dia boleh keluar daripada susah tu. Dia boleh keluar. Tapi dia keluar dalam keadaan yang sangat-sangat rumit. Dia keluar dalam keadaan yang sangat-sangat payah. Boleh tak keluar? Alhamdulillah, saya terkeluar daripada masalah yang saya dah tanggung sekian lama. Tapi sangat-sangat rumit. Allah bagi level yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah, dia boleh keluar daripada masalah tersebut, tapi keluar dalam keadaan Allah memudahkan urusan dia. Dia nampak simple, nampak senang, tapi dugaan di belakang ni kata, kalau aku nak cerita masalah yang aku duk hadap lah ni, dia kata, lagi teruk daripada hang. Orang lain suka duk cerita, aku macam ni punya aku, awak lah Allah bagi dekat aku, pasal apa aku seorang yang kena. Kan pasal apa? Nikah saya dia rajin duk cakap benda. Kita pun tak tahu nak nasihat dia macam mana. Betul lah. Dalam keluarga saya ni, dia seorang yang paling teruk kecil manis. Kecil manis teruk. Orang kecil manis ni letih layan. Kan? Orang kecil manis dia kena pantang, betul tak? Tapi dia lagi teruk kecil manis, dia lagi tak boleh nak pantang. Dia 3 kali kena kat kaki. Tapi dia duk bagi, dia tahu, awak lah Allah duk uji aku seorang, hampa semua tak kena kat kaki, aku seorang kena kat kaki. Dia jadi lagu tu. Kita duk rasa kita yang paling berat. Sebab apa? Sebab kita duk tengok orang yang lebih senang daripada kita. Kita tak tahu Allah bagi kat orang lain lagi teruk punya hujan. Bukan takat kaki tak ada, tangan tak ada. Dia baru kaki sebelah kena kerat 2 belah. Kena kerat 3 kali kaki. Kan? Orang lain kaki 2 belah tak ada, tangan apa semua tak ada. Lebih teruk daripada tu. Tapi pasal apa nampak tenang, nampak seronok apa semua? Nampak bagi sebab apa? Sebab Allah mencampakkan ketenangan dalam hati dia. Allah bagi dia nampak mudah. Dia boleh keluar daripada segala kesempitan yang Allah bagi kepada dia, kesusahan yang Allah bagi kepada dia, dia dapat keluar dengan tenang. Sebab apa? Ini jaminan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Dan level yang ketiga yang paling mahal, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gugurkan kepada dia segala dosa-dosa. Allah gugur dosa. Tuan-tuan, kita semua nak mati, kita semua nak masuk dalam lubang kubur, kita semua nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pi jumpa Allah dalam keadaan kita digugurkan segala dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa kita. Insya-Allah, tuan. Buatlah benda-benda yang baik, senangkan hati orang. Bina hubungan yang baik, tuan-tuan. Binalah silaturahim yang baik di antara kita. Allah memberkati kita, rezeki kita berkat, hidup kita mudah. Semuanya Allah pemudahkan dan beri kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Dan nasihat ini bukan untuk rakan-rakan saja, tapi termasuklah diri saja yang tak tahu lagi macam mana keadaan kita lepas ni. Tapi sentiasa kita berjaga-jaga, dan peringatan takwa yang setiap kali khatib pesan ni, jangan pandang remeh, tuan-tuan. Khatib pesan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Fahamlah bahawa itulah pesanan yang sangat-sangat serius pada kita. Allah nak panggil kita, nak ajak balik. Hang ni lalai banyak dah, mailah bertakwa balik dekat aku. Hang ni lalai banyak dah, aku bagi hang senang, aku bagi hang kereta besar, aku bagi rumah besar, aku bagi bini besar. Ni mai balik dekat aku ni, hang lalai banyak dah, hang makin jauh. Mai balik. Mujuklah seminggu sekali kena pi main Jumaat kan. Kalau kata seminggu tak ada wajib seminggu sekali kena pi kan. Allah, tak ada lah orang pi main Jumaat. Tak ada siapa nak dengar peringatan tentang takwa. Takwa ni benda yang penting. Faham bila mana khatib sebut tentang takwa,
Wattaqullah, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wajib, ni mesti kita dengar punya ayat ni. Biasa akan ada dalam khutbah. Allah kata apa? Perhatilah, tengoklah, balik renung, balik. Hang persiap apa nak jumpa dengan aku esok? Masa nak? Tak faham sebab khotib tak terjemah. Kan? Allah kata bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Tengok balik ni. Hari esok ni hang nak bawa apa ni jumpa aku ni? Wattaqullah. Allah ulang lagi sekali. Bertakwalah kepada Allah. Allah yang ulang. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam pengetahuan dia tentang apa semua yang kita semua ni buat. Allah sangat tahu. Kita boleh sembunyi daripada orang, tapi Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada saya dan juga kita semua insya-Allah. Saya doakan kepada kita semua insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi kepada kita rezeki yang baik. Allah merahmati kita. Allah sentiasa menaungi kita dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah keluarkan kita daripada segala kesepitan. Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya dan Allah jadikan kita ni umat Islam yang kuat insya-Allah dan berjaya kita di dunia dan juga di akhirat. Salah silap, saya mohon maaf. Kot ada perkataan yang tak sesuai, kotlah ada silap perkataan dan sebagainya, saya mohon maaf dan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi